Assalamualaikum buat semua pelajar. Jadi hari ini nak masuk geografi bab yang terakhir dalam tingkatan 1, bab 13 iaitu sisa domestik. Ni tajuk yang terakhir. Jadi dalam bab 13 ni ada 4 subtopik. Yang pertama ialah jenis-jenis sisa domestik. Yang kedua ialah sisa-sisa domestik di Malaysia. Yang ketiga, kesan-kesan pembuangan sisa domestik. Dan yang keempat ialah langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Jadi yang pertama ialah jenis-jenis. Jadi ada 2 jenis. Yang pertama ialah bahan organik dan yang kedua ialah bahan bukan organik. Okey, jadi kita tengok dulu bahan organik. Jadi bahan organik ni ialah yang bahan yang boleh diuraikan ataupun dilupuskan, dihasilkan dari sumber haiwan dan tumbuhan. Contohnya ialah sisa makanan. Sisa kebun tu contohnya daun kering, pokok dan juga kertas. Okey, bahan bukan organik iaitu bahan yang sukar diuraikan ataupun dilupuskan, dihasilkan dari sumber mineral. Contohnya ialah tin, plastik, besi buruk dan kaca. Jadi bahan bukan organik ni dia mengambil masa bertahun-tahun untuk reput lah. Okey, jadi sebelah kiri ni ialah bahan organik, maksudnya bahan yang senang untuk diuraikan ataupun dilupuskan, contohnya sisa makanan, sisa kebun dan juga kertas. Okey, manakala yang sebelah kanan ni ialah bahan bukan organik, maksudnya bahan yang sukar untuk dilupuskan, contohnya plastik, botol, kaca dan juga tin. Okey, sebab itulah sekarang ni Pasaraya dia menghadkan penggunaan beg plastik lah. Okey, seterusnya subtopik yang kedua iaitu sisa-sisa domestik di Malaysia. Jadi ada 2 jenis iaitu sisa pepeja dan juga sisa cecair. Sisa pepeja ni maksudnya benda yang kita boleh pegang. Okey, contohnya ialah kertas, plastik, logam, lampin pakai buang, perabot dan juga sisa makanan. Manakala sisa cecair ni contohnya ialah minyak masak. Okey, minyak masak yang telah digunakan ataupun air kumbahan lah. Air kumbahan ni ialah air najis. Okey, jadi tu contoh lampin pakai buang, kertas dan juga sisa makanan. Okey, manakala sisa pepeja dia terdiri daripada minyak masak yang telah digunakan dan juga air kumbahan. Okey, seterusnya subtopik yang ketiga, kita nak tengok kesan-kesan pembuangan sisa domestik. Yang pertama, dia akan menyebabkan pencemaran. Jadi pembuangan sampah sarak ke dalam sungai ni dia akan menyebabkan pencemaran air. Okey, sebab apa? Sebab sungai tercemar disebabkan oleh sampah sarak yang dibuang ke dalam sungai. Okey, pencemaran yang kedua iaitu pencemaran udara yang disebabkan oleh pembakaran di tapak pelupusan sampah. Okey, dan pencemaran yang ketiga ialah pencemaran bau apabila timbunan sampah tidak diuruskan dengan betul. Okey, itu pencemaran yang terdiri daripada pencemaran air, pencemaran udara dan juga pencemaran bau. Yang kedua, kesan yang kedua ialah wabak penyakit. Okey, jadi pembuangan sampah sarak dapat menjadi tempat penularan wabak penyakit yang disebabkan oleh tikus, lipas dan juga lalat. Okey, jadi sebagai contoh penyakit, contohnya ini penyakit taun, demam denggi, malaria, zika dan juga rotavirus lah yang disebabkan oleh tikus, lipas dan juga lalat. Okey, yang ketiga ialah peningkatan kos penyelenggaraan. Okey, jadi peningkatan jumlah sisa domestik, maksudnya peningkatan sampah sarak akan menyebabkan kos penyelenggaraan yang diuruskan oleh pihak berkuasa. Maksudnya kos mereka pun akan meningkat. Okey, contohnya ialah penyelenggaraan tapak pelupusan, baik pulih kemusnahan, perawatan air tercemar dan juga gaji pekerja pembersihan. Okey, dan yang keempat ialah banjir kilat. Jadi apa itu banjir kilat? Banjir kilat ni banjir yang
jumlah air meningkat secara mendadak sehingga menyebabkan banjir kilat berlaku. Ini selalu terjadilah. Contohnya di Kuala Lumpur. Sebab apa? Sebab pembuangan sampah sarap ke dalam longkang dan parit yang akan menyebabkan aliran air tersekat ataupun tersumbat. Okey, subtopik yang terakhir iaitu langkah-langkah mengurangkan. Macam mana kita nak mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Jadi, langkah yang pertama iaitu amalan 3R. Okey, reduce iaitu kurangkan, reuse guna semula dan juga recycle kita semula. Okey, jadi mengurangkan apa-apa yang boleh menyebabkan sampah seperti penggunaan beg plastik dan juga bekas polistiren. Okey, kitar semula menggunakan semula bekas minuman, surat khabar, majalah ataupun mendermakan pakaian dan juga buku. Okey, seterusnya ialah guna semula, menghasilkan barangan baru daripada barangan terbuang seperti penghasilan kraftangan dan juga baja kompas. Okey, langkah yang kedua iaitu penggunaan teknologi terkini. Okey, penggunaan teknologi terkini ni dia ada dua. Satu ialah logi waste to energy. Okey, logi waste to energy ni dia merupakan teknologi terkini yang mampu mengurangkan sisa domestik dan juga mampu mengurangkan pencemaran bau. Okey, teknologi yang kedua iaitu penciptaan pinggan daripada ubi kayu yang dapat menggantikan bekas makanan pinggan polistiren dan juga dapat mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Jadi penciptaan pinggan daripada ubi kayu ni dia popular di negara Thailand lah. Okey, yang ketiga ialah penguatkuasaan undang-undang. Okey, mengenakan undang-undang dan hukuman yang lebih berat bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Jadi antara undang-undang ataupun contoh akta yang ada di Malaysia iaitu Akta Pengurusan Sisa Pepejar dan juga Pembersihan Awam 2007. Okey, yang keempat ialah pendidikan. Okey, jadi program pendidikan ni perlu diterapkan kepada generasi muda di peringkat awal. Jadi, perlu memupuk kesedaran dalam kalangan murid. Okey, yang kelima ialah kempen. Okey, antara kempen yang telah dijalankan seperti kempen kesedaran alam sekitar, okey, kempen 3A dan juga kempen Cintai Sungai Kita. Jadi, itu antara 5 langkah untuk mengurangkan pembuangan sisa domestik di Malaysia lah. Okey, jadi itu sahaja. Okey, nota kamu salin berdasarkan slide yang telah cikgu baca tadi. Okey, sekian sahaja.